Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk as-sirat. As-sirat lughatan huwa at-tariq wa yaghlibu isti'maluhu ala at-tariq allazi yusilu insan ila khairi bikhilafi as-sabil fa innahu yatliqu ala kulli sabil yatawassilu bihi khairan kana am syarran. Yang bermaksud di sini as-sirat dari segi bahasa, sirat bermaksud jalan. Ia kebanyakannya digunakan pada jalan yang membawa seseorang ke arah kebaikan. As-sirat jasara yang sibu ala matni jahannam alaihi hasaka kashuka sa'dan summa yastajizu an-nas wa huwa adaqa minasyarati wahidun minas sayf alaihi khatatih wa kalalib wa hasakuhu mufallatahatu lahu ay arida laha syawkah كيف تكون بالنجد يقال له سعدان فيريد الناس النار ثم يصدرون معها بأعمالها فناجى مسلم وناجى مخدوش ومكدوس في النار. As-sirat ni merupakan satu jambatan yang dibentang merentasi neraka jahanam untuk manusia menyeberanginya untuk menuju ke syurga. Al-adalah al-waridat fi sirat. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang sirat. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim yang menyebutkan tentang Allah Ta'ala telah mengumpulkan seluruh manusia dan membangkitkan seluruh manusia untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi dan Rasul. Kemudian mereka mendatangi kepada Nabi Muhammad SAW untuk diizinkan memohon sesuatu. Pada saat itu, amanat dan kekeluargaan dikirimkan. Keduanya berdiri di tepi titian as-sirat, iaitu di sebelah kanan dan kiri titian sirat. Fayamur awwalahum kaliburak. Yang orang yang pertama-tamanya yang lalu atas titian sirat tu seperti kilat. Orang yang meriwayatkan hadis ni bertanya, demi ayah dan ibuku, bagaimanakah benda yang berlalu secepat kilat? Benda apa yang boleh lalu macam kilat? Lepas tu Rasulullah pun jawab. Rasulullah menjawab, tidakkah engkau semua mengetahui bagaimana ia berlalu dan kemudiannya kembali dalam keadaan yang sekelip mata? Maksudnya orang pertama yang lalu atas titian sirat tu seolah-olah macam kilat. Macam mana lajunya, macam mana hilangnya kilat tu, macam itulah orang tu lalu atas titian sirat tu. Kemudian ada yang lalu seperti angin, ada yang lalu atas titian sirat tu seperti burung yang terbang, ada yang bersama-sama dengan mereka pula berjalan dengan amal-amalan yang mereka bawa. Titian sirat tu kan ramai orang yang lalu kan, dalam keadaan yang ramai yang lalu tu, Nabi berdoa kepada Allah. Nabi kata, ya Allah, selamatkanlah. Maksudnya selamatkanlah orang yang lalu atas titian sirat tu supaya tidak terjatuh ke dalam api neraka. Demikian itu sehingga kan hamba-hamba yang lemah amalan-amalannya, sampai ada seorang lelaki yang datang dan tidak boleh berjalan. Tidak dapat berjalan melainkan dengan merangkak kerana dia tak ada kekuatan amalannya untuk dia berjalan semula. Maksudnya orang yang datang dalam keadaan lemah tu dia tidak boleh berjalan dalam keadaan yang baik. Dia berjalan dalam keadaan yang merangkak. Dimasukkan dalam hadis Rabbi Salim hatta tu'jiz a'mal al-ibad hatta yazid ar-rijal fala yastati' ansir ila zuhfa. Ini maksud untuk orang yang berjalan dalam keadaan yang merangkak. Orang yang datang tu dalam keadaan amalan dia lemah. Lepas tu wa qala wa fi hafati as-sirat kallalib mu'allaqa ma'amura bi akhadha min amarat bihi fa makhdush naj wa makdus finnar. Maksudnya pada kedua tepi titian sirat tu ada beberapa kait yang diperintahkan untuk menyambah orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya kait tu macam
cangkuk macam penyepit untuk ambil orang dan campak ke dalam api neraka. Dan pengait tu kait tu dia hanya bergerak atas perintah Allah sahaja. Lepas tu maka dari itu akan ada orang yang akan terkena dia punya garit, dia punya kais tu dekat badan orang-orang yang lalu atas titian sirat tu. Tetapi dia tidak jatuh ke dalam api neraka. Dianya selamat. Lepas tu akan ada seorang lagi, dia tersungkur ke dalam api neraka kerana bertindih dengan orang-orang yang lalu atas titian sirat tu. Lalu dibentangkan jambatan atas neraka Jahannam. Sahabat bertanya, apakah jambatan itu? Kata Nabi, ia licin dan di atasnya ada pengait-pengait seperti duri pokok sa'adan di negeri Najam. Orang beriman lalu di atasnya ada yang seperti sekelip mata, ada seperti kilat, ada seperti angin dan ada seperti kuda yang pantas. Ada yang selamat tetapi dalam keadaan terluka, ada yang keadaan tergelincir dan terhumban ke neraka Jahannam. Orang yang terakhir melintasinya dalam keadaan mengesod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Wan Nur Ain Syahidah binti Wan Arifin, nombor matrix 18 BI 01113. Okey, hari ini saya akan menerangkan pendalilan mengenai as-sirat yang terdapat dalam hadis. Okey, sebelum kita pergi pada hadis ni, seperti yang kita tahu, landasan keyakinan tentang adanya as-sirat ni pada hari kiamat adalah berdasarkan ijma' para ulama Ahlus Sunnah yang bersumberkan kepada dalil-dalil yang tepat. Kita sebagai umat Islam ada dua yang kita kena berpegang, iaitu berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat tentang kewujudan as-sirat berdasarkan hujah-hujah yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Okey. Dalam hadis ini iaitu An Abi Sa'id Al-Khudri yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudi'u as-sirat baina zuhrani jahannam al-hissuka kahissuka sa'dani thumma yastajizun nas fanaja muslim wa makhdush bihi thumma naja wa mahtabis bihi wa mankus fiha. والمرور على الصراط هو الورود المذكور بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا, yang bermaksud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, terletaknya titian sirat di antara dua sisi neraka dan diertikannya seperti duri, iaitu duri pohon sa'dan as-sa'dani. Maka ia mengizinkan manusia melaluinya. Maka ada dua situasi di sini di mana ada manusia yang selamat merentasi titian as-sirat, dan situasi kedua di mana ada manusia yang tidak dapat bertahan, maka terperangkaplah dia di dalam titian semasa merentasi titian as-sirat tadi. Dia akan tergelincir dan jatuh ke neraka Jahannam. Okey. Dan untuk ayat Al-Quran ini, maksudnya adalah berjalan di atas titian sirat seperti mana yang disebut di dalam firman Allah, dan jika tidak ada di antara kamu yang tidak menemuinya, maka Tuhanmu pasti akan menilai. Ini menunjukkan pendalilan pasti bahawa as-sirat itu benar-benar wujud dan pasti. Okey. Dalam banyak hadis, beberapa ciri atau sifat dan bentuk as-sirat dijelaskan, iaitu yang pertama, seperti yang kita tahu, as-sirat ni berduri. Kahissuka as-sa'dani. As-sa'dani pokok. Dia pokok yang berduri. Jadi as-sirat ni, titian as-sirat ni dia adalah sepanjang perjalanan itu dipenuhi dengan duri-duri seperti duri pohon as-sa'dani. Dan ada satu hadis juga daripada Abi Sa'id Al-Khudri ni, yang bermaksud, dan dibentangkanlah jambatan Jahannam, akulah orang pertama yang melaluinya. Doa para Rasul pada saat itu, Ya Rasulullah, Ya Allah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pencangkuk seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya?
Para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah, maka ia seperti duri pohon sa'dan dan tiada siapa yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkuk manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam Sahih 6573, di mana duri ni dia akan memakan ataupun menarik dia umpama magnet. Dia kalau orang yang amalan dia ada banyak amalan kejahatan, maka duri tu akan menarik dan lagi susah untuk mereka ni melalui as-sirat tadi. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. InsyaAllah saya akan teruskan pembentangan ini kepada subtopik yang seterusnya, iaitu ahwalun nas ala sirat, yang mana bermaksud keadaan-keadaan manusia sewaktu melalui titian sirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'awwalu ma yasdiru kalamhil barqi, thumma karrihi, thumma kahadar al-fursu, thumma karrakibi fi rihlihi, thumma kashad rajil kalharula, thumma kamashiyatan, wa minhum katarfi wa kajawidil khail warikabi. Yang pertama, ada manusia yang melintasinya seperti kilat yang memancar, kemudian seperti angin, kemudian seperti tunggangan yang sedang dalam perjalanannya, dan seperti dalam keadaan berlari, dan seperti dalam keadaan berjalan, dan ada di antara mereka yang pantas seperti kedipan mata dan seperti kuda dengan penunggangnya. Hatta yamuru akhirihim yashabu suhban wal kalalibu la ya'lamu qadra azmuha illa Allah tuhtifun an-nasu bi'amalihim. Sehinggalah yang terakhir melaluinya telah dicangkuk oleh pengait yang berduri, yang hanya Allah sahaja yang tahu betapa besarnya duri tersebut, mengikut amalan yang dilakukan oleh manusia. Wa awwalu man yajizu ba'da darbi sirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Dan yang terawal melalui sirat itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. وَالَّذِينَ يَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ قَدْ أَعْطَى كُلَّ إِنسَانٍ نُورًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Setiap daripada mereka yang melalui titian sirat itu dimuliakan dengan cahaya bagi orang-orang mukmin dan orang munafik. ثُمَّ يَطْفَأُ نُورَ الْمُنَافِقِينَ وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ أَوَّلَ زُمَرَةُ وُجُوهِهِمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ. Dan kemudian cahaya-cahaya daripada orang munafik itu akan terpadam, dan hanya orang-orang mukmin yang berjaya mengharunginya. Wajah-wajah mereka seperti bulan pada bulan purnama. وَنُورُهُمْ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ مِنْهُمْ نُورُهُ كَالْجِبَلٍ وَأَدْنَاهُمْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِهِ يُطْفَأُ مَرَّةٌ وَيُوقِدُ أُخْرَى وَأَعْمَالِهِمْ تَجْرِي بِهِمْ. Dan cahaya-cahaya itu sesuai dengan perbuatan ataupun amalan mereka. Di antaranya adalah cahaya seperti gunung, dan ada golongan yang membawa cahaya hanya di ibu jarinya. Sekejap ada dan sekejap terpadam. Dan cahaya itu juga diibaratkan seperti amalan mereka di dunia. والنبي صلى الله عليه وسلم قائمون على الصراط يقول رب سلم سلموا ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم وتقوم الرحم والأمانة جنبية الصراط يمينا وشمالا. Dan Nabi SAW berdiri di atas sirat sambil berkata, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, dan kebaikan dan amanah akan diletakkan di kiri dan kanan sirat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membentangkan tentang sambungan daripada tajuk Ahwalun Nas fi Sirat, iaitu Faiza khalasul mu'minun minan nar hubisu ala qantarah baina jannah wan nar فيتخاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة ومن لم تبلغهم الدعوة فإنهم يحتاجون يوم القيامة وهم 4 رجل أصم لا يسمعون شيئا ورجل أحمق ورجل حرام ورجل مات في فترة فيأخذ الله مواثقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن أدخلوا النار فمن دخل كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها. Maksudnya, jika orang mukmin yang terselamat dari api neraka, mereka akan dikunci dan diikat pada atas lengkungan jabatan yang di antaranya syurga dan neraka.
dan mereka ini akan dihukum kerana ketidakadilan atau kesalahan yang telah dilakukan sesama manusia di dunia. Jika mereka telah dibersihkan dari dosa-dosa mereka, barulah mereka dibenarkan untuk masuk ke syurga. Bagi mereka yang masih belum dipanggil atau ditarik untuk masuk ke syurga, mereka akan terus menunggu dan memprotes sehinggalah hari kiamat tiba. Dan golongan-golongan ini terdiri daripada 4 golongan, iaitu orang-orang yang pekak, golongan lelaki yang bodoh, golongan lelaki yang tua, dan golongan lelaki yang telah meninggal dunia dalam tempoh masa tertentu. Dan Allah telah mengambil perjanjian mereka untuk memanjangkan, dan Allah menghantar mereka ke api neraka. Yang terakhir, hikmah as-sirat. Yang pertama, inna man istiqama ala siratil mustaqim fid dunya yamurru ala siratil akhirah wa yanju. Siapa yang ketika di dunia dia berada dalam jalan yang lurus, maksud as-siratil mustaqim, iaitu dia ikut segala perintah Allah dan dia tinggalkan segala larangan, dia ikut betul-betul, yamurru ala siratil akhirah wa yanju, maka dia akan melintasi as-sirat tu dengan selamat. Yang kedua, al-iman bis-sirati wa bima jaa fi wasfihi min usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah bil ijma'. Beriman dengan as-sirat dan apa yang datang dengan sifatnya. Maksudnya apa yang dihuraikan dengan as-sirat tu. Contoh, as-sirat ni dihuraikan bahawa dia halus seperti sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itulah maksudnya dengan bermaja fi wasfihi. Min usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah bil ijma'. Adalah daripada asas akidah, asas i'tiqad ahli sunnah wal jamaah bil ijma'. Bil ijma' ni dengan sepakat. Maksudnya ulama ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat bahawa kita wajib beriman dengan as-sirat dan apa yang datang dengan huraian dia. Yang ketiga, al-iftiraqu bainal munafiqin wal mu'minin idh yasbiquhum al-mu'minun wa yuhalu bainal munafiqin bisurin yamna'uhum minal wusul ilaihim. Di as-sirat ni al-iftiraq bainal munafiqin wal mu'minin, dipisahkan antara orang mukmin dengan munafik. Idh yasbiquhum al-mu'minun, yang mana orang mukmin akan mendahului orang munafik dan orang munafik akan ketinggalan di belakang. Wa yuhalu bainal munafiqin bisurin yamna'uhum minal wusuli ilaihim, dan diletakkan tembok untuk menghalang orang munafik ni daripada sampai kepada orang mukmin. Sekian dari kami tajuk as-sirat. Sekian, terima kasih.